Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamzah Naim bin Samsul, pengacara untuk podcast DML 414. Hari ini kita ada tetamu jemputan yang jauh nun di sana rumahnya. Tapi lahirnya di Malaysia tetapi tinggal di jauh nun di sana. Saya pun tak tahu kenapa mereka nak duduk jauh sangat kan pasal report. Okey, kita terdapat Syekh Aminul Adlin Hafiz dan Profesor Emeritus Mukri. Sangat dipersilakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Amirul Adlin Hafiz bin Izzat Zumairi. Dan korang semua yang kenal saya lah. Lepas tu dulu saya sekolah rendah dekat Sekolah Kebangsaan Seksyen 13 kat Shah Alam kat Selangor. Lepas tu saya sekolah agama, sekolah menengah pula, sekolah agama, Sekolah Tinggi Islam Mustafa kat Rembau. Kalau korang kenal lah, pengasas dia Datuk Syekh Muhammad Fuad bin Kamaluddin lah. Ulama. Lepas tu dah habis sekolah menengah, saya masuk universiti kan. Universiti saya sekejap dekat MJI, Amara Japan Industrial Institute. Lepas tu tak lama lepas tu saya fly ke Mesir pula. Saya waktu kat MJI tu saya ambil mikroelektronik. Lepas tu waktu dekat Mesir tu saya pergi sambung medik tak silap. Saya ambil medik dekat Mesir Al-Azhar tu. So sekarang ni saya balik kejap lah nak duduk kampung, boring duduk Mesir. Okay, tu je lah dari saya. Wah, hebat betul kan perjalanan hidup Ustaz. Tapi itulah, medical Medical. hebat. Daripada ke engineering ke medical, saya semua respect lah dengan Ustaz ni. Okey, mari kita sambung ke Prof pula. Okay, terima kasih pengacara kita iaitu Hamzah. Okay. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Mukrim bin Sazal Afwan. So, saya dulu bersekolah di SMK Agama Kuala Selangor. Saya dulu mengambil subjek sains student. Sebab masa tu saya sangat minat untuk mendalami sains. So, memang itu adalah jalan saya ke bahagian sains dengan lebih mendalam. So, bila saya dah belajar di situ, saya ambil experience kat situ, saya sambung dekat MJI punya universiti. So, bila saya habis kat universiti MJI, saya sambung buat untuk bachelor dekat overseas di Jerman. So, kat sana saya ambil dalam 2 tahun lah sebab masa support kita. So, bila support, kita pun okey lah sebab nilai pun bagus. So, dekat sana saya buat untuk master sampai PhD. So, nak katakan saya boleh lah bagi kongsi sedikit ilmu dalam podcast kita pada kali ini. So, itu saja. Nampak kayaknya korang dua daripada MJI. Adakah korang dua ni satu kelas, satu batch? Boleh kata satu kelas. Kita masuk serentak lah. Lepas tu jumpa dekat kantin. Jumpa dekat kantin, kafe, kita orang macam ni siapa ni nama ni? Cakap Ali Abdul Rahman. Faham. Tapi saya saja nak bagi tahu kan. Saya sebenarnya sampai korang, saya setuju saya cakap, saya perasan korang masa saya MVP korang masa korang SEM 1 dulu tu. Saya tak tahu dah korang ingat saya ke tak kan. Saya ingat macam pernah nampak je. Saya pernah nampak dekat news MJI. News. Betul lah, saya ingat bulaan apa tu tournament badminton saya tu kan. Nampaknya kami dah ada reunion. Apalah. Okey, Rezeki kami rezeki. Okey, mari kita sambung pula dengan topik kita ni iaitu banjir kilat. Apa itu banjir kilat? Korang mesti tanya kan. Tapi kalau bicara umumnya banjir kilat ni dia terjadi sebabkan longkang tersumbat, pembuangan sampah-sampah dekat longkang macam tu lah kan secara umumnya. Tapi mari kita tanya daripada sudut agama dan sudut sains, apa itu banjir kilat? Okay, so banjir kilat ni kan sebenarnya daripada manusia juga, kita juga sahabat-sahabat sekalian. So first sekali lah, kenapa saya cakap manusia yang buat kan? Sebab manusia yang tak reti jaga kebersihan yang buat sebenarnya. So contohlah kan, pekerja kilang, pekerja restoran semua kan, semua buang sampah dalam longkang. So longkang kawasan kilang, rumah semua tersumbat. So bila longkang sumbat, air tak boleh mengalir kan, orang kata kan. Lepas tu bila air tak boleh mengalir, air hujan turun, macam mana air nak mengalir, betul tak? Mesti air bertakung. So sebab tu dah jadi banjir kilat lah. So daripada aspek agamanya, kita umat Islam ni kenalah
ingat-ingat sikit kan, jangan nak buang sampah benda terata bagai. Kita kena ingat lah, ada satu hadis ni, an-nazafatu minal iman. Maksudnya apa? Maksudnya kebersihan tu separuh daripada iman. So kita umat Islam ni kenalah jaga kita punya kebersihan sebab apa, syaitan tak suka bersih-bersih. Syaitan kan rumah dia kat tandas. Tandas kotor. Sebab tu orang kata syaitan suka benda kotor. So lepas tu pula ada satu lagi risiko, kalau kita kotor-kotor ni, jin-jin yang suka boleh masuk. Tak tahu itu sekolah menengah itu. Saya punya sekolah ada kes tak tahu. Tak nak cerita lebih Oh, nampak menarik sungguh lah. Tapi nanti kita belakang studio ni kita sembang pasal sekolah tu. Peringin juga nak tahu. Apa nanti saya record video senyap-senyap saya up dekat YouTube YouTube channel. Boleh. Okey, kita sambung pada Profesor Mukri pula. Okay, menurut daripada pandangan saya, banjir kilat ni adalah satu fenomena yang sangat sering berlaku di Malaysia. Terutamanya ketika musim tengkujuh dan kawasan yang selalu biasa terkena dekat pantai barat semenanjung Malaysia. Macam Kedah, Penang, Macam Kedah, tu Penang, Kelantan. So, kawasan-kawasan tu yang macam kawasan tanah pamat. So, kalau kawasan situ berlakunya banjir kilat, macam longkang tersumbat macam apa yang dikatakan oleh Ustaz Amir kata, so akan berlakunya apa ni orang kata macam tersumbat longkang tersumbat disebabkan buang sampah tadi. So bila berlakunya banjir kilat ni kan, so akan menyebabkan banyak kawasan yang terjejas, macam rumah dan tu kedai, sangat memberi impak yang negatif kepada kita. Nyawa pun boleh. Nyawa pun boleh terkena. So bila berlaku banjir kilat, senjata elektrik tu akan kena dalam air. So bila kita masuk dalam kawasan yang dalam kan, sebenarnya tak selamat. So bila kita masuk, kita boleh kemungkinan akan mati. Dia walaupun cantik tapi sebabkan terkena dengan tiang elektrik kan, so sangat bahaya bagi saya. So kalau boleh elakkan daripada masuk ke kawasan banjir kilat tu. Kalau boleh kita perlulah macam saudara kata, kita perlu atasi benda macam membuang sampah mata tempat ni kan. So memang sangat tak bagus lah. So apa yang saya boleh simpulkan, kita perlu memiliki kesedaran lah. Kita kena fikir benda tu lebih mendalam, apa yang akan berlaku pada generasi akan datang. So sebab bila berlaku sekali lagi tak apa, sebab ia memberikan impak kepada kita yang positif lah. So kita, benda tu macam kesedar, kita baru tahu. Macam benda tu baru tahu tak apa, kalau kita buat kali kedua memang sangat negatif lah. So itu pandangan saya. Saya ingin bertanya lah kan, mungkin ada para penonton ni yang mungkin macam tertanya lah kan, apa beza banjir kilat dan banjir biasa? Macam banjir kilat ni berlaku sebab tersumbat je ke ataupun macam mana? Kerana saya pun kan tertanya juga apa beza dia tu. Boleh Prof terangkan? Boleh. Banjir kilat ni macam yang kau tahu lah, banjir kilat ni lebih dahsyat. Macam lakunya macam puting beliung. Dia dah banjir. Dia asalnya banjir biasa. Banjir kilat ni sebabkan oleh dia petir yang sangat memang orang kata dahsyat lah. So dalam 3 kapal air tu memang banjir kilat je. So kat situ akan menyebabkan memang kawasan situ memang tak sesuai untuk didarami. So terpaksa penduduk setempat ataupun penduduk masyarakat tu dia kena pindah ke kawasan yang lebih jauh, lebih tinggi lah dan lebih selamat. So kawasan itu memang kita perlu elakkan pergi situ. So kalau untuk banjir biasa ni just dia macam banjir macam air tu tinggi lah. Air naik. Walaupun air tu naik, dia just macam banjir biasa je. Dia kawasan ni kecil je. Tapi kalau banjir kilat ni kan, kalau ditengokkan dalam macam luar negara, banjir kilat ni macam satu kawasan tu kan penuh. Macam satu daerah tu penuh dengan banjir kilat. So kalau banjir biasa ni dia satu tempat je macam zone lah. So tu banjir, memang situ dah banjir. So kawasan tu memang banjir biasa je lah. Okey, faham. Itu ya, dapat saya. Okey, faham. Terima kasih atas pengarahan Ustaz. Okey. Saya juga ingin, dari situ kita juga terdapat boleh keluarkan satu soalan daripada ni kan. Boleh bagi. Para penonton di luar sana, korang boleh tweet ataupun boleh
kat IG kan, korang bertanya soalan dekat ustaz dan profesor dekat luar sana, dengan janji korang hashtag podcast DML 414. Okay, dalam masa apa kata kita berehat sebentar untuk supaya kita boleh sambung tajuk Boleh, seterusnya. boleh. Okay, sekian, terima kasih. Inspirasi generasi bersamamu di TV3. Masa untuk tenaga. Berikan Milo yang penuh kebaikan demi si juara menjayakan setiap aktivitinya. Jom minum Milo. Inspirasi generasi bersamamu di TV3. Selamat datang kembali ke podcast DML 414. Maaf kerana Ustaz balik rancangan ini lambat kerana tadi Profesor dan Ustaz makan banyak sangat tadi. Tapi itulah masalahnya, bukan mereka lah, saya lah kan. Sebab tadi kami makan dekat ni nasi kandar takwa. Ui, nasi kandar mereka the best of the best lah. Satu kat MJL. Satu. Tu lah. Kalau korang nak jumpa salah seorang daripada kami ke siapa-siapa kan yang pernah masuk dalam rancangan ni kan, mereka semua mesti kan tengah hari mesti mereka makan kat nasi kandar tau. 100% confirm memang ada. So kalau korang nak tahu nasi kandar tu kat mana, datanglah ke Beranak Selangor. Dia betul di depan MJI je. Nanti korang datang je. Okey, kita kembali pada topik kita hari ni. Kita dapat producer kita telah memilih salah seorang chat daripada yang telah chat kami. Iaitu ada Rawang TTDI DML 414. Dia bertanyakan bahawa macam mana nak atasi masalah banjir kilat ni dari sudut agama dan sains, tapi dia punya fokus dia nak daripada sains lah. Dia saja tambah banyak agama. So boleh tak Ustaz dan Prof terangkan macam mana? Boleh. Okay, first kali cara nak mengatasi banjir kilat ni ada banyak. Tapi yang paling korang senang boleh buat paling senang first kali korang pegang hadis yang saya dah bagi tadi kan, apa an-nazafatu minal iman tu. So bila korang pegang ada dua kesan baik dia kat korang. So kesan pertama adalah persekitaran korang akan jadi bersih lah kan, sebab kebersihan melibatkan persekitaran kita. So kalau yang tu efek pertama lah, apa persekitaran korang akan selamat, akan bersih, tak kotor, tak busuk semua. Korang punya pemakaian, etika apa, korang punya semua pemakaian korang lah wangi semua, tak kotor lah kiranya. Lepas tu lagi satu efek pula, iman korang akan bertambah lah. Sebab kan dia kata kebersihan itu separuh daripada iman kan. So disebabkan separuh daripada iman tu, bila kita buat banyak-banyak, iman kita bertambah, lagi bertambah. Iman kita lagi dekat kita dengan Tuhan, dengan Allah SWT. Okay, yang tu paling senang lah kau nak buat Lepas tu saya ada jumpa hadis ni daripada ada satu hadis Al-Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bila nampak hujan dia akan doa. So doa dia bunyi begini. Doanya ialah Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat dan tidak memudaratkan. So bila kita doa, kalau Allah mesti dengar kita punya doa kan Allah dah janji dia dengar semua doa hamba-Nya kan. So bila kita doa tu hujan tu jadilah baik untuk kita. Kadang-kadang dia boleh tolong tolong tumbuhan ni, tolong tumbuhan tumbuh. Lepas tu tu je lah. Lepas tu ada satu lagi salah. Kalau korang jalan-jalan biasa kan, korang nampak sampah tepi jalan, angkat kalau ada sampah dekat, korang buang kat sampah tu. Tapi kalau tak ada, korang simpan dulu dalam poket. Dah jumpa tu sampah, buang. Lepas tu tangan basuh lah nanti. Apa salahnya kan tangan kotor sekejap untuk buat kebaikan. Kalau ramai-ramai orang buat macam tu, semua dapat pahala. Lepas tu dunia kita bersih. Kan senang kan nak ada dunia bersih. Tu ada antara cara-cara nak elak banjir kilat ni. Terima kasih. Hebat sekali lah dia punya keterangan tu. Tapi saya memang sokong lah apa yang Ustaz cakap tu. Sebab
Yelah, kita memang dididik daripada sekolah rendah, daripada tadika lagi. Bila kita jumpa sampah, kita kutip, kita buang. Betul. So macam tu lah, sebab kita pun nak mudahkan kerja orang. Dan lebih lagi alam flora, hidaman dan lain-lain. Okey, apa kita sambung pada aspek sains pula, Profesor Mukri. Okey, kalau daripada sudut pandangan saya lah, kalau macam nak atasi situasi banjir kilat ni kan, first thing lah, orang kata kita perlu macam tak payahlah buang sampah tu dekat sungai. Sebab kalau buang sampah kat sungai tu, dia boleh menyebabkan, seperti mana yang saya kata tadi, boleh menyebabkan dia boleh tersumbat, longkang tersumbat, dan tu parit tu macam aliran air dia tak mengalir. So kalau nak atasinya, kita perlulah mengasingkan sampah terlebih dahulu. Sebab memang kita tahu nak asingkan sampah tu macam payah, yang susah. So nak senang, kita perlulah beli 3 tong Sampah warna tu. warna coklat, biru, boleh hijau. 3R tu. So bila kita beli tong 3R tu dekat rumah, kita pasang siap-siap, so mudah kita nak masukkan sampah. So kalau untuk sisa makanan, kita boleh jadikan jadi sebagai baju kompas. Baju kompos. So bila kita jadikan baju kompas, dia lebih selamat dan mesra alam. Lepas tu dia tak ada chemical dalam dia. Dia tak ada chemical. So dia lebih mudah nak orang kata lupus. Tak lupus. So kalau nak senang kan, selain itu kita boleh nak atasinya dengan kita boleh buat kempen lah, kempen kesedaran. Macam saya kata tadi, banjir kilat tadi, yang macam banjir kilat yang banyak tu, dia menyebabkan kita tersedar. Yang ni dia belum berlaku banjir kilat lagi, tapi kita membuat kempen kesedaran kepada orang ramai supaya tidak melakukan aktiviti yang macam pembalakan lah. Pembalakan aktiviti yang menyebabkan situasi tu banjir kilat lah. So nak senang ni, kita buat kempen macam festival lah. So macam bila ada festival, dia lebih mudah orang lain faham. Macam orang ramai faham keadaan banjir kilat ni. Bila dia faham pasal banjir kilat, dia tahu dia takkan buat. So selain itu, kita boleh buat macam mewawarkan. Macam kita bagi dekat media sosial, dekat media masa pasal situasi ini banjir kilat. Macam kita buat format lah, iklan video kan. So bila kita buat iklan video macam dia seminit macam tu, dia memberikan kesedaran lah. Okay, faham. So itu yang perlu saya. Okey, faham. Sebab betul lah keterangan benda ni. Tapi saya difahamkan minggu depan pada hari Isnin, Ustaz dan Prof akan mengadakan satu kempen, iaitu siapa boleh kumpul sampah paling banyak akan memenangi RM1,000. Adakah itu benar? Ada planning lah, tapi saya tak rasa kita orang akan buat Isnin depan sebab saya dengan Prof punya jadual macam agak pack sikit lah. So tak tahulah boleh buat ke tak Isnin depan, nanti kita orang update lah. Jangan lupa follow IG mereka ya untuk tahu update tu. Boleh. RM1,000 free tu. Kerja korang petik sampah je pun. Takkan tak boleh kan? Okey, untuk soalan terakhir lah kan. Apa lah kan korang rasa ni, macam pandangan ataupun apa-apa komen lah kan korang kan terhadap banjir kilat ni. Komen Okay, komen saya terhadap banjir kilat ni memang first dia bahaya lah kan. Lepas tu memang bahaya satu. Lepas tu kalau boleh kita korang yang dengar podcast ni bolehlah macam ubah slow-slow mindset, ubah slow-slow sifat kotor dekat dalam diri tu, ubah slow-slow lah. Sebab korang kan Islam ni senang kan. Kalau jadi korang ubah lah slow-slow. Ubah slow nanti kita akan niat tu, kita akan ubah benda tu. Jadi, Macam benda tu terjadi yang berlaku tak tahu kan, itu berjadi. Lepas tu betul. Betul. Lepas tu ni kalau ramai-ramai buat macam saya kata tadi lah, kalau ramai-ramai buat, bukan kalau seorang je buat susah lah kan dunia ni nak bersih kan. Dia kena ramai. Dia kena ramai-ramai. Orang kata apa, pepatah bahasa Inggeris, two heads are better than one, right? You know that, you understand that. Tengok Ustaz tu, Ustaz speaking tu, bukan selalu dengar tau. Mahal tu. Mahal. Ni kalau korang jual dekat Lazada, Shopee kan, confirm dapat 5K, 20K tau. Tak boleh tentu tuan. Oh, tak boleh lah? Boleh. Oh. Saya mahal lagi. Uish, berapa K lah? Tak apa lah, nanti aku apa, background. Background, back studio. Back studio. Okay? Okay, komen saya pasal banjir kilat ni kan. So, Tak payah komen, sambung. Maaf. Okay, sama. Saya sambung tadi apa yang dikata oleh Ustaz Amir tadi.
Okay, seperti mana yang dia kata, banjir kilat ni kita perlu macam apa tadi? Apa Praktik kan? praktikan. Praktik. Macam Ustaz kata tadi, kita kena praktikan. Kalau saya, yang kita boleh praktikan tapi kita kena amalkan. Macam benda tu selalu lah. Macam buang sampah tu, buang tak ada sampah, jangan buang dekat dalam sungai. Ataupun jangan kita lakukan pembalakan lah, macam aktiviti perhutanan yang haram. So disebabkan benda tu, dia boleh tercetus banjir kilat. Sebab bila hujan lebat yang macam turun dengan deras ke tanah, so tak ada kawasan yang takungan lah. So tanah tu dia akan jadi macam apa kata, Yang kamu boleh jadi macam simen lah kan. Ah, Awal tu simen. lembut, sedut ayak. Lepas makin lama dia bangkit keras, tak ayak pun boleh terapung atas dia. betul, dia Kan? hospital. So itu pandang saya lah. Ya, saya tak ada PhD pun boleh jawab tau. Okay, lepas tu kan, macam saya kata tadi, ramai-ramai buat kan. Ramai buat lah. Betul. Okay. Ya, saya rasa lah. Dan tak Okay, later kita dah sampai ke penghujung rancangan. Tapi sebelum itu, saya nak mohon pada korang lah kan. Bukan nak mohon lah, nak beritahu korang. Minggu depan, pada hari Jumaat, kami akan adakan satu event iaitu Meet and Greet bersama dengan artis-artis yang mana pernah datang ke podcast ini. Dekat mana korang bertanya? Dekat Masjid Riyauddin Solihin di MJII. Jumpa korang di sana dan jangan lupa bawa marker dan bawa kertas untuk sign kami. Dan kalau korang ambil hati kan, kalau korang ambil sampah dekat mana-mana, korang tunjuk dekat muka dia berdua ni, InsyaAllah kau akan dapat 1000 K. InsyaAllah. Saya tak jamin, tapi insyaAllah. Tak tahu dapat ke tak kan kau kan. Okay, dengan itu, terima kasih kerana mendengar podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nah. Thank you Takwa, thank you MJII dan thank you Surau kerana sponsor video hari ini. Terima kasih. Terima kasih.